Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Ramadan yang dirahmati Allah, kita sungguh bertuah kerana pada saat ini kita berada pada hari yang ke-26 Ramadan bagi Ramadan 1441 Hijri bersamaan 19 hari bulan Mei. Bermakna apabila kita berada pada 26 Ramadan, malam ini kita insya-Allah akan dipertemukan dengan malam 27 Ramadan. Malam yang sangat istimewa. Malam yang tergolong dalam kumpulan Al-Ashrul Awakhir. Seperti yang baginda sallallahu alaihi wasallam pesan sangat-sangat kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga yang datang daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ataupun malam 27 ini tergolong dalam As-Sab'ul Awakhir, 7 hari-hari terakhir dalam Ramadan, seperti yang diberi penekanan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bukan sedikit sahabat-sahabat kita yang tidak sempat dengan hari 26. Mereka telah dijemput pergi terlebih dahulu, sama ada kerana COVID-19 atau oleh asbab yang lain, atau yang pasti kerana telah tiba masa dan ajal mereka. Tapi kita berada di sini, insya-Allah sempat menempuhi malam 27 Ramadan yang kita sambut pada tahun ini dalam suasana al-ibtila wal waba, dalam suasana penuh ujian, dan ujian ini datang bersama dengan wabak. Ini mudah-mudahan akan memberi nilai tambah kepada pahala Ramadan kita, sama ada melalui as-siyam, berpuasa di waktu siang, atau al-qiyam, melakukan al-qiyam ihya pada waktu malam. Bermakna kita beribadat dalam mengharungi Ramadaniah ini, kita melakukan as-siyam wal qiyam, berpuasa waktu siang dan melakukan al-qiyam di waktu malam. Kenapa kita perlu menilai apa yang telah berlalu selama 26 hari yang lalu? Kerana bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, bulan yang diperturunkan Al-Quran. Inilah bulan yang seharusnya saya dan kita semua memperbanyakkan tadarus, qiraah, dan juga kalau boleh bertadabbur, dan boleh khatam bacaan kalau kita mampu. Sama ada ia menjadi agenda pribadi, agenda keluarga, ataupun bersama sahabat-sahabat dalam batasan-batasan SOP yang dibenarkan sahaja. Selain daripada itu, inilah bulan yang difardukan puasa. Hanya setahun sekali. Kita nak pastikan kualiti puasa kita sampai ke tahap saumul qalb, puasa hati, bukan hanya puasa perut, anggota-anggota kelamin kita, tetapi kita berpuasa juga 6 anggota panca indera yang lain, dan kalau boleh hati kita juga berpuasa, sehingga menjadikan ibadah kita pada tahun ini ibadah yang paling suci berbanding dengan ibadah Ramadan kita pada tahun-tahun terdahulu. Selain daripada itu, di bulan inilah yang kita ditawarkan dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang kita semua sangat arif dan telah dihuraikan oleh
hampir semua sahabat-sahabat saya dalam siri Tazkirah Ramadan PUM ini. Jadi inilah yang kita impikan dan kita dambakan. Mudah-mudahan kita mendapat banyak kebaikan untuk diri dan mudah-mudahan ia melimpah juga kepada ahli keluarga kita. Dan di bulan inilah juga bulan yang kita hendak memperbanyakkan amalan-amalan yang sangat digalakkan dalam syariat kita atau yang berpandukan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau saya syorkan kita buat semakan perkara-perkara yang telah kita lakukan dan di mana tahap dan kualitinya. Misalnya kita memang bersedekah, tetapi liputan sedekah itu dan kadar sedekah itu adakah benar-benar sesuai dengan tahap kemampuan kita ataupun kita melakukan ala kadar dengan banyak berbelanja untuk faedah diri kita saja atau anggota keluarga yang terdekat saja. Seolah-olah kita macam terlupa dan terlepas pandang orang-orang yang patut kita santuni, jiran kita, kaum kerabat kita, termasuk jiran-jiran sekitar yang bukan Islam sekalipun. Begitu juga kalau kita lihat dari segi kualiti dan amalan solat tarawih kita bersama ahli keluarga. Sekadar nak melengkapkan rekod, kita menunaikan tarawih seperti tahun-tahun terdahulu ataupun inilah peluang terbaik apabila ketua keluarga memimpin dan melakukannya dengan penuh penghayatan, melakukan doa bersama dengan anggota keluarga dan seumpamanya. Begitu juga kita lihat tentang tahtirus sa'il. Kita tahu memberi makan kepada orang berpuasa ini sangat besar ganjarannya. Ini sunnah yang sangat mulia. Tapi yang saya bimbang, saya hanya sekadar memeriahkan agenda orang lain memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu pun cukup baik sebenarnya. Tetapi orang lain yang memberi orang lain berbuka puasa. Tetapi bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Kalau boleh selain daripada kita membantu agenda orang lain, kita sendiri, daripada hasil usaha kita sendiri, pengorbanan kita sendiri, penat lelah kita sendiri, kita memberi makan dengan pelbagai bentuk. Mungkin dalam bentuk sumbangan online, e-wallet dan seumpamanya. Asalkan mereka mendapat manfaat. Berbuka puasa dengan penuh rasa keinsafan, sumbangan daripada si fulan dan si fulana. Dan inilah bulan yang saya dan kita memperbanyakkan zikrullah. Dan sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi agenda-agenda zikir yang patut kita laksanakan daripada bimbingan panduan yang ditinggalkan oleh para salafus salih. Begitulah juga saya cuba memperbanyakkan al-buka min khasyatillah. Cuba dengan penuh keinsafan diri menangis. Menangis untuk apa? Bukan sekadar sedih kehilangan kaum kerabat yang telah tiada, tetapi menangis atas kesilapan dan dosa yang kita lakukan. Ataupun kita berpuas hati barangkali kita tak pernah melakukan dosa. Adakah kita yakin? Dosa hati, dosa tidak cakna dengan kaum kerabat yang berjauhan. Mungkin saya fikir saya tak berdosa kerana saya tak melakukan perkara yang dilarang, tetapi saya berdosa kerana tidak melakukan perkara yang disuruh, yang diperintahkan, yang diberi galakkan sepenuhnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk jiwa yang lebih mulia, akhlak yang lebih karimah, lebih mulia, insya-Allah. Selain daripada itu, saya turut memikirkan
kebimbangan sedikit sebanyak amalan yang kita lakukan dalam Ramadan yang mulia ini menjadi cacat kerana kita terlupa, tidak cakna kepada orang lain yang ternanti-nanti dengan sumbangan infak daripada kita, sama ada yang sunat ataupun lebih-lebih lagi yang wajib, khususnya zakatul fitr. Jadi itu hak mereka. Apa yang ada dalam poket kita, dalam wallet kita, dalam purse kita, bukan hak kita. Tak boleh kita pasti, kita tak boleh biarkan walaupun single sen ada melekat di tubuh kita, kerana itu hak mereka yang mesti kita beri dan pulangkan kepada mereka. Zakatul fitr setahun sekali. Bagaimana dengan kefarduan zakat yang menjadi fardu ke atas harta kita? Ia menjadi hak orang lain dan sudah tidak lagi menjadi hak kita. Tak patut tercatat dalam penyata bank setiap bulan atau yang kita lihat melalui skrin pada setiap masa. Jadi para penonton yang dikasihi, 26 telah berlalu. Kita masih ada 4 hari atau 4 malam yang boleh kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan saya menanam azam yang tinggi bahawa puasa saya kali ini akan sampai ke tahap saumul qalb, puasa hati. Ataupun kalau kita pinjam istilah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa yang disebut puasa khusus. Bukan sekadar puasa yang menahan lapar dan dahaga dan nafsu syahwat, ataupun puasa yang berjaya menahan diri daripada lapar dan dahaga dan nafsu syahwat dan menjaga 6 anggota panca indera kita, tetapi hati kita masih tercalar, ya, tercalar dengan perbuatan-perbuatan tanpa kita sedar. Sebab itu kita disarankan mengikut sunnah Nabi kita SAW dalam kita memohon keampunan. Kita mohon ampun daripada dosa yang kita tahu, dan jangan lupa mohon juga keampunan daripada dosa-dosa yang kita tidak tahu. Yang saya bimbang sekali ialah dosa yang kita tidak tahu itu jauh lebih menimbun berbanding dengan dosa yang kita tahu. Boleh kita bilang, rekodkan satu persatu. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, kepada jiran, dosa kepada negara, dosa kepada ummah. Rupa-rupanya didapati dosa yang kita tidak sedar jauh lebih banyak dan kita hanya sedar terlalu lewat. Apabila kita berada di alam yang lain, apakah mungkin kita minta kembali lagi? Tidak mungkin. Jadi inilah masa, hanya 4 hari, hanya 4 malam. Marilah saya dan kita semua manfaatkan sebaik-baiknya sehingga apabila kita bertemu di awal pagi 1 Syawal, kita menjadi orang yang benar-benar menang, berjaya kerana telah melalui madrasah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi Ramadan terbaik sepanjang hayat kita. Satu lagi yang paling akhir, mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini, kita panjatkan doa agar Allah panjangkan usia kita dalam kebajikan dan ketaatan, agar kita dapat bertemu lagi Ramadan pada tahun-tahun berikutnya, sehinggalah berakhirnya titik nafas kita apabila kita kembali ke alam yang sebenar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.